untuk yang the new generation of young teachers lah. Okay, firstly saya ingin mengucapkan tahniah di atas pelantikan kamu secara rasmi. Kalau tahun depan kalau tahun depan dah bersemuka, okey, kami rancang unit PG merancang, penyaras kamu merancang siapa yang dilantik menjadi young teachers ni, semasa perhimpunan ni dia akan naik pentas dan menerima watikah perlantikan. Akan buat grand lah waktu perhimpunan tu. Sebab sebenarnya pada saya young teachers ni adalah nadi kepada kecemerlangan prestasi bagi satu MRSM tu lah. Okay, so hopefully kamu akan konsisten, saya doakan. Alright, kamu konsisten dengan result kamu. Okay, so kalau nak konsisten dengan result kamu ni, alright, kamu kena usaha lebih sikit lah. Usaha lebih sikit berbanding dengan ni. Usaha tu kena luar biasa berbanding pelajar-pelajar yang biasa-biasa dengan kamu tu. Right? Tapi unfortunately, baru ada 19 orang sahaja. Masuk ni 20. Alright? First impression dah kurang menyenangkan saya lah. Alright? So untuk kekal kepada grup yang teachers ni, okay, ini adalah first attitude yang kamu kena ubah. Okay, kalau ini pun bayangkan kamu ni kira frontliner tau. Kamu ni frontliner. Alright, tapi kalau frontliner pun rebah di ujung mekar, tak tahulah saya nak cakap apa. Okay, apa kualiti yang yang kami lantik untuk yang teachers ni. Anyway, tahniahlah untuk 20 orang yang masuk pada pagi ni. Tahniah, I'm so proud of you. Kurang-kurangnya first stage kamu dah masuk lah. Sebenarnya tolak money dah masuk kan. 19 orang the official yang teachers. Ni baru nak masuk 2 orang ni. Benda lah. Baru nak masuk 2 orang. Alright, tak apa. Alright, saya kena hargai lah siapa yang masuk awal tu. Masuk lambat tu tak boleh cakap apalah. Okay, sebab benda ni attitude. Okay. Right, so kita nak ulang kaji mana dulu? Ada tak mana-mana soalan? Semalam saya cakap arithmetic dengan geometric progression kan? Okay, kita tengok arithmetic dulu. Handout arithmetic saya ada bagi banyak semalam. Malam tadi saya ada bagi banyak. Alright. Saya ada bagi 5. Sekurang-kurangnya setakat ni saya dah bagi latihan tambahan tu ada 5. Progression, indices, logarithm, assert and logarithm. Okay, so kita nak tengok mana dulu? Arithmetic ke geometric? Arithmetic rasanya minggu lepas kita dah macam cover jugalah. Okay, kita tengok progression ke ataupun yang handout minggu lepas ni, yang ini ni. Ini tak payah kot. Ini as simple as that lah. Okay. Okay, as simple as that. Alright. Okay, tapi saya berminat nak buat soalan nombor 4 ni. Okay. Alright. Tengok soalan nombor 4 untuk hari ini. Kita copy kejap. Buat yang baru. And then page image. Okay, untuk hari ni punya cuba tengok yang minggu lepas punya handout. Ada tak? Kamu ada tak ada? Ada. Yang lain? Yang lain ada tak? Ada, sir. Okay, so let's begin our lesson for today. Our extra class. Ini extra class, not kelas biasa not an usual academic class. This is extra class actually. Okay. Tahu tak tujuan apa yang kita buat? Kita buat ni. Aina Sofia ada? Aina Sofia? Ada. Okay, tujuan kita buat yang teachers punya kelas extra class ni untuk apa?
Tak ngaji. Ini dah. Tak tahulah, sir. Astaghfirullahalazim. Kau baca ke tak baca? Baca ke tak baca yang ni? Ya? Yang sebelum ni semua ni. Ada tak saya suruh baca Ada kan? Ada. Nampak tak siapa yang hari tu nampak ada kan benda-benda ni kan? Ada. Ada lagi kan? Saya tak ni kan? Cuba tengok dekat skrin. So apa tujuan dia? Apa tujuan dia kamu dilantik menjadi mentor ni? Ni saya ada cakap ni. Mana ni? Okey yang ini. Ni. Okey. Dah buat grup ni belum? Grup masing-masing? Dah. Okay, very good. Macam Alia je yang cakap. Yang lain mana? Sudah. Dah, sir. Okay. So, ini yang penting ni. Kalau kamu tengok kat sini, penyampaian info. Tengok kat sini. Discuss plan. Kemudian daripada ketua grup kepada mentee. Alright. Kaedah pertemuan. Ini gambaran perancangan program kita. Alright. So, boleh tengok dekat situ. Okay, kamu faham ke tak faham? Tapi yang penting, yang teachers ni adalah bridge, jambatan antara guru penyelaras, guru kelas, penyelaras dan juga mentee yang lain. Kamu adalah bridge dia. Faham tak? Okay, kalau nak mengharapkan saya ni ajar semua, semua satu kelas, jadi macam kelas akademik lah. Faham? Bila kita nak pergi kepada kumpulan kecil, sebab kalau kita buat rakam belajar ni, dia ada satu kumpulan kecil yang diketuai oleh yang teachers. Okay. Alright. Kamu kena berkorban sikit lah. Kita kena buat extra class. Kamu bayangkan nanti latihan yang saya dah buat, dah bagi semua-semua ni, saya tak ajar. Saya biarkan kamu. Pandai-pandai lah nak bincang. Okay, mesti kamu akan hanyut. Silat-silat tak buat langsung grup Smart Peers. Dalam Love and Care tu. Okay, so dekat sini itu intipati kenapa yang teachers ni diadakan. Saya buat extra class special untuk kamu supaya kamu boleh guide lepas ni mentee kamu tu dengan yakin, dengan confident. Okay. Alright, tak apa. Kita tengok kat sini soalan nombor 4. Soalan nombor 4 daripada latihan minggu lepas tu. Yang ini okay, untuk Smart Peers program tu, progression. Kita dah bincang arithmetic progression and now kita masuk geometry progression. Okay, so sekarang kita tengok soalan nombor 4. The diagram show a few triangles. Given that the area of the triangle follow geometric progression. Okay, the area. Ini yang penting ni, area follows the geometric progression. Such that the area of third triangle 36 cm square, and the sum of the third and fourth triangle is 54. Okay, find the common ratio and the area of the first triangle. So dia nak tengok lah kat situ. So fahamkan maklumat yang diberi. Maklumat yang pertama, ni semua cerita pasal area tak ada size apa semua, so tak perlu risau lah. Area of the third triangle. Maknanya third triangle tu apa? Apa ni maklumat dia bagi? T3. Right? So T3 dia sama dengan 36. And the sum of the area of the third and fourth. So T3 and T4 equals to 54. Okay, find the common ratio. Okay, so ini maksud dia. Alright, so kalau dekat sini, okay, ini dah persamaan 1. Macam mana nak check? Allahu Akbar. Habis Apple Pencil tu. Boleh tulis tak?
Oh, nasib baik boleh. Kalau tidak, terbang lagi RM549. Ni pen ni RM549. Gila lah. Okey. Okey lagi macam mana? Macam mana kita nak buat ni? Kita cari T4 sebab T3 ni sama dengan T ni kan. So kita gantikan. So 36 tambah T4 sama dengan 54. So bawa sini jadi tolak. So T4 sama dengan berapa? 18. 18. So ini maklumat yang kita ada. Persamaan kedua. Alright. Bukan persamaan kedua lah. Kita belum boleh letak persamaan lagi sebab kita tak masukkan nilai. Right. So kita pun ni lah. Right. 36 sama dengan apa dia? 36 sama dengan apa formula dia? AR kuasa 3 tolak 1. Kemudian kita simplify 36 equal to AR kuasa 2. Okay, so saya nak ubah sikit lah. Ubah sini. Jadi macam ni. So ini persamaan 1. And then persamaan 2. Cuba buat persamaan 2 guys. Berapa? AR kuasa 4 tolak 1, 3 sama dengan 18. Ini persamaan 2. Okey, kemudian Dennis Chung. Yes sir. Okay, so apa kita nak buat ni? What operation that can we do? Between Bahagi. Bahagi. Berapa bahagi berapa? Tengok dekat skrin. Kau tengok ke tak tengok? Tengok. Lepas tu bahagi berapa? Bahagi 6. Equation berapa bahagi berapa? Maksud saya 1 bahagi 2. Equation 1 divide by 2. Right? Okay, itu yang saya nak. Okay, so kita ada satu ada AR kuasa 2. And then bahagikan dengan AR kuasa 3 sama dengan 36 bahagi 18. Okay, so ini dapat 2 kan? Ini kita cancel. Ini dapat 1 per R sama dengan 2. So R equals to, therefore R equals to 1 over 2. Gitu. Right? And then, apa kita buat? Kita cari nilai A dia. Sebab dia suruh cari common ratio and the area of the first triangle. Okay. So, first triangle sama dengan A lah kan? T1 kan? Betul? T1. So, macam mana? Kita nak cari. Kita ambil T3 lah. Kan? T3 tu sama dengan 36 sama dengan A, right, 1 over 2 power of 3 power of 2. So kira lah. So berapa A? Tolong kira. 36 darab 4. 144. Okay, 144. Okay, so ini adalah T1 dan juga A. Itulah. Okay, seterusnya the sum of the third triangle to the 10th triangle. So B, dia tanya
dari third triangle to 10 triangle. Maknanya T3 to T10. The sum of right? Dia tanya the sum of third triangle to 10 triangle. Okay, ini sama dengan berapa tolak berapa ni? Anyone? S10 tolak S2. S10 dengan tolak S2. Okay, 144 darab 1/2. Okay, yang S2 ni, macam mana kita nak cari S2, kita tak perlu nak risau susah-susah. T1 sama dengan 144. Okay. T2 berapa? T2. So, bahagi dengan 2. Right? Ataupun darab dengan 1/2. Bahagi tu sama. Berapa? Kalau darab 1/2 berapa? 72. So, kamu tambah je lah. Right? Ini untuk S2. Tambah je kan? Okay. Tapi S10 kena carilah. A dah ada, R dah ada, N pun dah ada. Boleh cari. Dapatlah jawapan dia. Macam tu. Okay. Kalau untuk S2 ni, alright, kamu just ni je. S2 sama dengan 144 plus 72. Dapatlah nilai dia kan. Macam tu. Okay. Dah saling belum? Yang lain saya rasa senang je kot. Untuk yang ini. Okay. Yang nombor 4 ni kita dah cover. Yang lain pun samalah. Okay. 1/3? Oh, 1/2. Betul. Boleh tak ni? Dapat tak? Dah saling belum? Guys, respon sikit boleh? Ada. Dah boleh jawapan pun ada kat situ. Okay. So, kita pergi kepada nota. Kita tengok dulu latihan untuk yang saya bagi arithmetic progression tu. Okay. Banyak soalan-soalan dia, soalan-soalan pengukuhan. Lepas tu ada jawapan sekali siap ada jawapan lagi dekat sini. Dekat tepi-tepi tu, dekat mana-mana tu ada tulis answer. Okay. Nah, ini latihan pengukuhan. Kalau nak power lagi, buat belah belakang-belakang ni. Okay. Buat belakang-belakang ni, tengok macam mana. Ini soalan-soalan dia. Yang belah-belah bawah tu kan. Alright. So, saya rasa banyak dah latihan saya bagi ni. Banyak latihan saya bagi ni. Okay. Memang cukup untuk mengukuhkan kamu punya ni lah. Kamu punya ni. Alright, arithmetic kita dah tengok. Arithmetic okay tak? So far arithmetic okay tak guys? Okay. Sekarang kita nak buat yang mana ni dulu? Antara dua progression ni. Okay, antara dua progression yang dua ni. Okay, arithmetic progression dengan geometric progression further exercise. So, nak buat mana? Nak bincang mana? Kamu dah try ke belum? Ada yang dah try buat sikit-sikit dah? Ada tak soalan nak tanya? Kita nak buat mana? Guys? Kita buat arithmetic sah. Arithmetic kita tengok dulu soalan arithmetic. Okay, kamu dah go through ke arithmetic? Dah. Okay, soalan mana ni? Kamu nak tanya? Arithmetic 11. Oh, nombor 11. Kita tengok nombor 11. Alright, nombor 11 saya copy dulu kat sini. Macam biasalah. Copy.
And then, okay, untuk hari ni. Okay, diagram show 3 square cards. Okay, 3, 5, 7. The perimeter, dia bagi perimeter pula hari ni. Ni, kali ni. Of the card from form and arithmetic progression, the terms of the ascending is ascending. Apa maksud ascending? Guys, what is the meaning of ascending? Meningkat. Meningkat, menaik. Okay. Write down the first 3 terms of the progression. Okay. The first 3 terms of progression. Maksudnya dia nak the first 3 terms. Okay. The first 3 term of progression. So kena cari lah. Write down the first 3 terms. 3, 5, 7. Alright. Apa? Soalan dia macam tak lengkap je. Square cards. Okay. So the first 3 terms, A. Okay. 3, 5, 7 of the progression. Kalau area ini 9, 25 dan 49. Okay. So kalau 25 bahagi 9 sama tak dengan 49 bahagi 25. Sama tak guys? Tolong kira. Okay guys? Or 25 tolak 9 sama tak dengan 49 tolak 25? Tak sama sir. Dua-dua tak sama? Tak. Dua-dua tak sama ke? Tak. Oh, kalau dua-dua tak sama, so kita kena guna mana? Mana yang kita kena guna? So yang inilah yang dia bagi ni. Dah ada dah jawapannya. So A jawapan dia. So ini tak sama, ini pun tak sama kan? Terbalik Tak sama. So, why not 3 tolak 5 dengan 5 tolak 7? Yelah. 5 tolak Okay. So maksudnya ini beza dia semuanya 2, ini pun 2 kan? So D dia, ni D dia lah kan? So dia punya sequence dia 3, 5, 7 and so on. So jangan lupa ada dot tu. Right? Siapa yang baru masuk tadi tu? Siapa yang baru masuk tadi? Apa ni? Lambat ni. Sir, Ya. dalam soalan tu kata je the perimeter of the card from an arithmetic progression. Jadi bukan kena bukan Yes, perimeter. Betul. Alright. Betul soalan ni. So dia cakap ini perimeter. Alright. Form and arithmetic progression. Nak tengok lah kau alert ke tak alert. Saya kadang-kadang saja je melayan tu. Alright. So 3, 5, 7. So maknanya 3. Setiap tu kita darabkan dengan berapa? 3 darab berapa? 4 lah kan? Sebab ada 4 kan? Alright. Yang pertama 3 darab 4. Alright. Yang kedua 5 darab 4. Dan 7 darab 4 and so on. So berapa dia punya arithmetic progression dia? 12, 20, 48. 48. 28. 28. Okay, so semuanya 4, 4, 4 kan? Betul tak? Semuanya 4. Dia punya D dia. Sama dengan 4 pula. 8 Ni pun D dia sama dengan 8. Okay. So betul lah. Inilah jawapan dia. So baca soalan betul-betul
Saya tak faham kenapa kena ada 4. 3 ni ada ni kan, perimeter kan. Kan nak cari perimeter dia. Okay. Okay. Sorry. Tak apa. Tak payah sorry. Betul tu. Tak faham tanya. Macam ni lah dia. Kena ada soalan yang apa ni? Menti kamu tanya soalan macam tu, at least kamu ada guide. Itu pentingnya extra kelas ni. Tak apa, tanya je Islah. Don't say sorry kamu bertanya tak perlu nak say sorry. Okay, so darab 4 sebab kita nak cari perimeter dia. Itu dia punya intipati dia. Right? Sebab soalan kat sini perimeter of the card form. Ini yang penting ni, dia form an arithmetic progression. Bukannya size dia. Bukan size dia. Tahu tak apa maksud size? Ini side maksud dia. Side itu sisi. Alright? Kalau bahasa Melayu dipanggil sisi. Tiga tu untuk satu ya, satu je. Alright? Untuk sisi satu. Okay? Tapi ini salah lah ni. Yang 9 ini adalah area dia. Okay? So tak ada kaitan. Okay, B, find the common difference of the progression. Nampak macam susah kan? Dia bagi gambar raja. Bila kamu tengok sebab kamu dah termindset. Kalau ada gambar diagram je, ingat kibat. Betul ke tidak? Betul. Alright, so tengok dulu. Okay. So kalau tengok dekat sini, find the common difference. Senang aje lah. 20 tolak 12. Dapat 8. Dah settle. Ya. Okay. Ini SPM 2009 ni. Dah boleh jawab dah kamu ni sebenarnya. Okay, lagi soalan. Kita tengok soalan. Mana soalan nak bincang? Ada tak soalan lagi nak tanya? 36. Okey, kita tengok soalan 36. Mana ada 30? Oh, ada 36. Okey, so 36 kita tengok. Okey. So, diagram shows a position of A and B on a straight line such that the distance AB is 60. Particle P moves from A to B. Okay, so dia bergerak dari A ke B. Okay. And then, with initial speed 10 meter per second. And the subsequent speed increase constantly by 2 meter per second each second. Okay. Dalam 60 meter tu A ke B. The particle Q move with a constant speed of 8 meter per second from B to A. Give the particle P and Q move at the same time. Okay. Find the value of T if particle P and Q meet after T second. T second. So ini panjangnya 60 meter. Okay, 60 meter. Lepas tu ini 10 second, dia akan increase 2 meter per second each second lah. Okay. And then ini 8, ini untuk yang ini 10 meter per second. Lepas tu Q pula constant 8 meter per second. From B to A. Given the particle P and Q move at the same time. Okay, move at the same time. So ini ke sini, ini ke sini. Kan? Okay. After the value of T if particle P and Q meets after T second. Okay, after meet T second. Okay, 60. Ni jarak dia 60, ini 10. So dia bergerak lah kan. P ni dia bergerak.
Okay, dia bergerak. Ini pun bergerak ke kiri, satu ke kanan. Okay. So 10 meter subsequent increase constantly by 2 meter per second each second. Okay. So distance 60. So any ideas? So any ideas guys? 10 bergerak. Dia 8 bergerak 8 from B to A. Subsequent speed increase. Okay. So okay, so kita boleh buat, okay, so D sama dengan 2. Alright. So sekarang ni kita buat dia punya ni lah. Okay, untuk yang P tu, kita buat dia punya ni, apa ni? Dia punya, progression dia. Okay, dari 10, T1, T2 berapa? 12 kan? T3, 14 and so on. Okay. Okay, kemudian 8 ni pun cakap kan, increase and the subsequent speed increase constantly by 2 meter per second each second. The particle Q moves with constant speed of 8 meter per second from B to A. Kalau yang Q ni dia constant speed 8 kan, 8 meter per second. So macam mana kita nak kira tu kalau constant speed. Okay, tak apa, yang Q P dulu kita cari ni kan. Okay, kalau 8 maknanya Q tu akan 8 je lah kan. T yang berbeza kan. Betul tak guys? Ya guys? Sebab dia constant. Maknanya kalau 8, sampai mana-mana, speed dia tetap 8. Kalau Q tu, untuk T1, dia akan 8 meter per second. T2 pun dia 8 meter per second. T3 pun dia 8 meter per second. Sebab dia constant speed. Sebab dia constant speed. Okay. Alright. So sekarang ni kita tengok yang P dulu. Alright. P tu D, katakan dekat sini D A dia sama dengan 10, D sama dengan 2 lah. 2 meter per second kan. Okay. So sekarang kita nak cari TN. Kalau TN tu, TN 60 meter. TN, T3, 14. Lepas tu dia cakap the velocity if particle meet after T second. Even the particle P and Q move at the same time. The same time idea particles at the same time find the value of T. T meter per second
So N sama dengan T. Okay. So N, idea kawan-kawan ni, N sama dengan T. Kita cuba Right. N sama dengan T. So Tn dia tu berapa tu? Kalau dia ada Tn apa ni? Tn tu berapa Tn? Kalau Tn takkan 60 kan? Ada kaitan tak dengan 60? Tak ada kan? Ke T infinity tak mungkin. Tn N60. Speed sama dengan apa bahagi apa? S distance S dt kan? Okay, S dt. So sebab ni constant, speed sama dengan 8 sama dengan D bahagi T. Alright. So T dia sama dengan 60 bahagi T sama dengan 60 bahagi 8. 60 bahagi 8 dapat berapa guys? Sebab dia constant. 7.5. Okay, so dapat 7.5 second. Kan? Okay, thank you. Alright, so dapat 7.5 second. Ini adalah T dia. Pada 60 tu lah, constant je T tu. Pada 7.5 second. Maksudnya dari Q ni, alright, dari sini ke sini 7.5 second kalau 8 meter per second. Alright. Itu yang kita boleh dapat lah kan. Okay. So tapi apa kaitan dia? 7.5 second. 7.5 8 buat dia constant 7.5. Oh, right. So kalau untuk P pula, SP sama dengan D bahagi T kan. So kita ada 10, T ni sama dengan 60 bahagi 10. So dia T yang kita dapat tu sama dengan 6 second. Okay. So maksudnya dia ada sampai T6 lah. Kita tak payahlah susah-susah. Buat je lah T4, 16, T5, 18 dan T6 sama dengan 20. Okay. Okay, so ini sequence dia. So ini sequence dia, right? 10, 12 sebab dia 6 kan? Dia ambil masa T sama dengan 6 second untuk fulfill dari A ke B tu 6 second. 6 second. So the value of T meet P and Q meet after T second. Agak-agak dekat mana dia orang ni meet Macam mana kita nak buat Sir, tu kalau speed dia tak meningkat tapi speed dia kan meningkat. Itu untuk P sahaja. Cuba baca soalan betul-betul Right, soalan dia untuk P ni dia akan increase constantly by 2 meter per second. Each second kan. Right. So maknanya untuk P tu dia start daripada 10, dia bergerak 10, 12, T yang kedua
T tu maksudnya masa yang kedua lah, 2 saat. Yelah. Okay. Okay. Tapi untuk yang 8 tu, the particle Q moves with a constant speed. 8 meter per second. Alright, 8 meter per second. Alright, 7.5 dengan ni. T. Satu, 8. Ni kawan-kamu ada cadang. Kalau T1 darab P, darab Q, macam mana ni? T1 darab P tambah T1 Q. Ush, tak boleh tu. Okay, so 8 saat ke berapa tu ya? Saat ke berapa yang kita boleh ni kan? Such that 6 meter, 7.5 meter. T1 tambah T1 untuk P 10 tambah dengan 8. Kenapa nak 8 pula? T2 12 tambah 8. Macam mana tu? Sekejap 10 ini dapat 6 second. Ini yang ni 6 second untuk P. Kan untuk P. Ini untuk Q. 7.5. So macam mana kita nak cari titik pertemuan dia tu? T1. 60 bahagi 6. Guys, 60 kalau 60 bahagi 6. Ni 60 kan? Setiap T tu berapa dia punya distance dia? 10 kan? 10 meter, 10 meter, 10 meter, 10 meter kan? Okay. So, yang ini pula constant 7.5. 7.5 60 bahagi 7.5 dapat berapa? 8. Lepas tu ada 8. Kalau T 7.5 8 8. So 60 meter tu kita bahagikan kepada 8. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. Kan? Betul Okay. So pada 8 dia akan bertembung dekat tengah. Dekat tengah. T tu berapa T tu? Dia akan bertembung kat tengah ke? Tambah sampai dapat 60. Tambah sampai dapat 60. Sebab dia tulis mid. Okay. Dia nak cari T tu. The value of T if particle P and Q meet after T second.
Okay. T60 dia bertembung kat tengah-tengah T6 tapi ini T8. Uish. Ni kepala. Sekejap macam mana ni? T-mid PQ after T second. 10 meter per second subsequent speed increase. 10 mid after T second. So kalau kita bina ini di kalau T 60 subsequence, lepas tu T18 20. Dia tulis mid, tambah sampai dia dapat 60, tambah dapat 60. Macam mana kita nak ni kan? Tambah T1 tambah T1Q. Okay, cadangan kita tengok cadangan kawan kamu ni Right, A dia yang pertama 10 tambah 8. Okay, 10 tambah 8 and then tambah 12 tambah 8 tambah 14 tambah 8. Ni dah berapa dah? Tambah 16 tambah 8 per second. Okey, kalau yang ini kalau yang ini untuk setiap satu ni berapa jarak dia? 60 8 kan? Perasan tak? Ini 8, ini 8, ini pun 8 meter. Ke 1 second kan? 60. 8 lah. Betul tak guys? 8 meter kan? Setiap Betul, satu betul. ni 8 meter kan? Yang ini 10 meter kan? Betul tak? Yang P tu ada meningkat kan. So So macam mana tu? 10 takkan 10 kan? Tu meningkat tak? Ini 8, ini pun 8, ini pun 8. T11 8 13 98. Yes. 12 meter ke? Guys? 12 meter.
Yes, sir. Sebab dia tambah 2. Itu meter per second. Faham tak? Yang tambah 2 tu, itu meter per second. Tapi ini 8. T1 pun meter per second juga kan? Confuse lah. 8 T1 jarak dia 8. Tapi ini constant. Sekejap tengok jawapan kawan kamu ni. So 60 meter 10, 12, 14 meter 14 meter Bukan 10 meter per second ke? Tu saat yang pertama je. Apa dia? Tu saat yang pertama je. Saat yang kedua dia gerak 12 meter. Saat yang ketiga 14 meter. Ya ke? Ya dah ada laju dia meningkat 2 meter per saat. Itu dia punya speed lah. Speed dia increase 2 meter per saat. Yelah. Maksudnya dia punya jarak dia meningkat 2 meter lah per saat. Okay. Lepas tu dia jumpa ini T3, T1, T2, T3. Yang jawapan tu saya rasa dah betul lah. Cuma tak tahu macam mana nak masukkan dalam bentuk progression. Tak kisah. Jawapan dah betul. Tu Sekarang ni T3. Dia T3. bertemu dekat T3. Sebab yang Q tu gerak 24 meter. Yang P tu gerak 36. Apa Sekejap. 10, 12, 16, 36. 36. So kalau kita dapat T tu sama dengan 36. So daripada sini kita dah dapat sequence dah. Right, A dia 10. Right. B dia D dia sama dengan 2 and TN dia tu NT lah kan. TN dia sama dengan 36. So itulah. So 36 sama dengan 10 tambah N tolak 1. D dia 2. Okay. So sini jadi 16. 16 bagi 2, 8. N tolak 1 sama dengan 8. 26. 16. N tolak 1 sama dengan 16 bahagi 2. 26. 13 kan? So 13. So N sama dengan 14. Takkan T sama dengan 14? Sebab dia tanya value of T. Meet after ni. Oh. So kalau macam tu, dia cakap T. Yang ini ni, T1, T2 ini adalah T kan? Time. So dia meet dekat T3. So inilah jawapan dia. Ini sebenarnya dari sini, ini adalah T1, T2, T3. Faham tak? Dia tanya yang pertama ni, value of T, particle P and Q meet after T second. So ini salah ni. Yang ini salah ni. Alright. So dia meet pada T second. Sini dia orang berjumpa tu. Meet at T sama dengan 3. Sama dengan T3. Okay. Bagus. Sebenarnya kalau jawapan macam ni, tak ada masalah kamu buat diagram macam ni. Tapi kamu
kamu buat jawapan akhir tu kamu buatlah, cakaplah T sama dengan 3. Okey? Tak ada masalah. Faham tak? Boleh tak? Ini boleh ambil dekat dalam grup jawapan dia Tapi nak elaborate, nak fahamkan kenapa, ni lah dia. 10, 12, 14. So ini 36. Right? So yang kedua, dia jarak, distance travel, dia meet dekat partikel Q tu, yang B tu sama dengan T3. Which is, kamu tambah pun tak apa. 10 tambah 12 tambah 14 or 8 tambah 8 tambah 8. Okay? Macam tu. So, sama dengan 36. Walaupun jalan kerja macam ni, okay, jalan kerja macam ni ataupun macam ni, kamu tunjukkan dalam gambar rajah, masih boleh diterima Sebab soalan ni dia macam, kalau tak boleh kaitkan tak apa. Tapi nampak dia punya progression dia tu. Ini nampak ni progression dia ni sebenarnya. Yang 10, 12, 14 ni. Faham tak guys? Boleh? Ya, Alia. Alia. Ada soalan tak? Tak ada Tekan lagi. Okay. So boleh So dekat sini T2 14, 36. Okay. 0, 10. 0, 10 meter. Tahap pertama. Lepas tu naik 12. Okay guys. Wah, tengok satu soalan pun dah habis masa dah kan. Betul tak? Belum lagi geometry progression ni. Okay, so macam mana kita nak rancang kita punya aktiviti ni? Pagi ni buat apa soalan pagi ni? Kalau kamu nak ambil arithmetic progression ni, jangan buat semua. So kamu nak buat suruh menti kamu buat daripada muka nombor berapa ni untuk arithmetic progression. Cuba tengok untuk arithmetic progression ni nombor berapa ke nombor berapa. Jangan suruh buat semua. Pilih. Ada tak cadangan soalan, nombor soalan? Nak buat yang mana? Guys. Start dari mana nak suruh buat? Untuk arithmetic progression. Any suggestion? Hello? So, kita ambil 5 soalan aras rendah dengan 5 soalan aras sederhana. Boleh? Okey, nombor berapa cadangan? Cadangan berapa? 5 sampai 10. Lagi 5 soalan serasa mana area sederhana? Dia last tu. Oh, serasa last tu tinggi tu. Oh, ya ke? Okey. So, 5 sampai 10. Yang last tu, ini apa ni? Ini geometry progression ni. Arithmetic. Oh, tadi soalan 36. Okey, lagi soalan buat 28, 29, 30. Okey, buat 3 je soalan yang sederhana ni lah. Okey. Okey, kemudian geometry progression. Sama juga, 5 sampai 10. 5 sampai 10.
Boleh sir. Tapi geometry progression ni dia ikut dalam syllabus tu tau soalan dia. Dari number of terms, sum of n first term, right? Lepas tu sum of first and n first term, lepas tu sum to infinity. Okay. Alright, so untuk geometric progression, kamu try dulu buat dulu soalan nombor 3. Soalan 3. Lepas tu soalan 6. Right. Ni geometric progression Soalan 6. Lepas tu 10. Okay, kemudian kita tengok soalan apa ni? Okay, 16. Okay, 18. Kemudian 23, 24. 33. 35. 39. Try soalan-soalan ni. Tadi kawan kamu cakap arithmetic tu ada nombor 7 tu macam susah. Bukan sir, yang geometrik tadi. Oh, geometrik Bagi tadi. ratio. Tengok soalan nombor 7 nombor 7? Kenapa 7? Tak suruh buat pun. Tadi sekata buat 5 sampai 10. Find WF, G and H. The value of F tambah G tambah H. Kenapa bila dia jadi yang baru, okay, tambah 2, so dia jadi 3, 5, 9. 5 bahagi 3, 9 bahagi 5 tak boleh. Each numbers is added by 2, form a geometric progression. Darab 6, 9, 7 darab 2, 14. Added. Okay. So kalau dia tambah, nombor 7 ni kalau dia tambah jadi 3, 5, 9. Kalau kita darabkan dia jadi 2, 6, 7 darab 2, 14. So 6 bahagi 2 sama dengan 3. 14 bahagi 6 sama dengan tak dapat juga. Tak boleh. So kamu kena cari lah. Sebab ini ratio of 3 numbers. 1, 3, 7. 1, 3, 7. Kalau kita darab, kamu kena buat nombor 7 ni, kamu kena tengok kemungkinan dia. Okey, kalau kita darab, ini kalau darab 2, ini tambah 2, ini sequence yang kita dapat. Kan? 1, 2, 3, 6 darab 2, 3 darab 2 darab 6. Dia added by 2. Ini hanyalah ratio sahaja.
Okay, kalau 2, 4, 8, 16. Okay. So kalau kita darab 2, kita dapat ratio ni. Lepas tu setiap ni kita tambah 2. Kita tambah 2 setiap numbers tu. So dia jadi 4, 8. Cikgu. Ha. Kan 9 darab 2, 18. Kalau 18 bahagi 6 dapat 3, cikgu. Tak. Ni tambah 2 lah. Oh, okey. Faham tak? Ah. Daripada ratio ni, kalau tambah 2, dapat 3, 5 dengan 9. Okay, so dia tak boleh form geometric progression. So ini tak boleh lah. Okay, tapi kalau kita darab 2 dulu, right, and then kita tambah 2, so kita dapat 4 ni. So 8 darab bahagi 4 sama dengan 16 bahagi 8. So sama dengan 2. So R dia kan. So form a geometric progression untuk F, G dengan H. Okay. So berapa? Kita tambah yang mana? Saya nak tanya. Tambah yang ini ke ataupun yang kedua? Yang garis ke yang bulat? Sebab dia cakap F tambah G tambah H kan. Ini right, nilai 4, 8, 16 ni adalah nilai F tambah 2, G tambah 2 dan H tambah 2 selepas kita darabkan dengan 2. So that means F tambah G tambah H ni adalah sama dengan 2 tambah 6 tambah 14 sama dengan 22. Itu dia punya jalan kerja dia. Faham tak? Right, kalau kamu buat jalan kerja macam ni pun masih boleh diterima. Faham Okay, so kamu buat dulu latihan yang ini. Manakala latihan indices. Okay, manakala latihan indices ni, logarithm dan juga surd ni yang 3 ni kan, yang saya bulatkan 3 ni. Alright. Ini adalah latihan kendiri lah. Kalau kamu nak ajak bincang dengan nak buat study group dengan mentee kamu, at least kamu ada bahan. Sebab tu saya bagi je semua ni. Semua ni at least kamu ada bahan dia. Faham tak? Saya pinjam masa kamu sekejap lah. Okay, so dua bahan ni ada dua bahan, geometric progression and geometric arithmetic progression dengan geometric progression ni. Bahan untuk kamu bincangkanlah dalam grup ni nanti. Okay, dalam grup ni. Okay, so kita pagi ni kita ada, alright. Pagi ni, hari ni lah. Pagi ni kita ada. Lagi satu slot, bila nak buat? Lagi satu slot. Lagi satu slot. Hari Selasa kita ada cuti tau. Selasa cikgu. Okay, Selasa bila? Petang? Boleh. Selasa petang Tolong ingatkan saya. Okay. Okay. Dennis Chong. Dennis Chong. Yes sir. Kamu cadangkan hari Selasa petang pukul berapa? Lepas Zuhur. Pukul 2. Pukul 2 Right. Okay, so log masa tu tolong tulis dalam grup ni. Alright, grup yang teachers, kamu log kan masa tu pukul 2 berapa? 2.30 Boleh 2.30. Selasa 2.30 Dennis Yong, kita punya extra class untuk apa ni? Untuk semua ke untuk yang teachers je? Untuk semualah Semua sekali rasa. Untuk semua lah. Okay, good. Untuk semua sekali tolong Dennis Yong kamu tulis kat situ buat pengumuman dekat grup, mana-mana grup lah. Kat grup ni lah, grup form 4 semua. Satu kelas, satu batch dari kelas tambahan. Okay sir. Alright. Okay. So I think that's all for now. Okay. Sorry sebab